Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, selamat pagi. Baca doa jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahyul uqdata min lisani wahyul li amin. Okey, so saya tengok sudah seramai 11. So, okey. So hari ni kita tak nak banyak aktiviti, kita cuma nak buat simple-simple je, iaitu kita nak tengok buku teks kita. Kemudian insya-Allah kita main game. Okey. Macam okey. Sebelum itu cikgu nak beritahu juga untuk besok cikgu tak buat cikgu tak ada bagi latihan ataupun bahan ke apa ke untuk besok Cikgu bagi kamu rehat. Sebab cikgu esok cikgu ada pertandingan, jadi cikgu tak dapat nak sediakan, tak sempat cikgu nak bagi sebahan-bahan. Tapi cikgu minta kamu ulang kajilah apa yang patut. Okay, so kita tanda dulu kehadiran untuk 4C di kelas dojo. Okay, ya. Okay, so murid yang hadir okay, kita tengok yang hadir ialah Ahmad Safwan. Okay, attendance dulu Ya. Sekejap. Okay. Ahmad Safwan. Mana Ahmad Safwan? Safwan. Okay. Safwan. Yang ada tanduk tu. Kemudian Alisha Safia. Lagi Attawah. Ada Attawah hari ni. Fairul. Mana biru. Khalifah. Lagi Mas Dalila. Kemudian ada Amza. Ada Nazrin hari ni. Kemudian ada Niazma. Ada Hasina. Ada Husna. Dan Syabil. Okay. Ini yang setakat ini. So hari ni yang hadir awal kita bagi 3 markah. Okay. Okay. Kalau tengok sini dah 51 paling tinggi. Cepat-cepat cikgu dah beritahu ni. Kalau yang dah capai 100 markah tu nanti kita akan reset balik jadi kosong balik baru kita lumba semula. Jadi kalau misalnya dah dapat 100, kita redeem point, lepas tu kita pun mula semula jadi kosong. No hire. Okay, so ini untuk kamu punya kelas dojo. Kemudian minggu lepas cikgu rasa kat cikgu tak bagi apa-apa kot. Serasanya lah. Tak ada tugasan kan? Besok pun tak ada tugasan Cikgu minta maaf lah. Cikgu memang tak memang tak terkejar-kejar lah bulan Ogos ni Okay. So kita pun tengok
ada tak yang sebelum ini tugasan-tugasan dia? Kejap. Sign. Kejap. Siapa yang edit ni? Okay. Kemudian bahan satu. Kita tengok sikit siapa yang dah buat ni latihan ni. Oh. Apa kata cikgu tengok yang dekat dia punya real respond. So yang ini siap tugasan, kita bagi dia 2 markah. Kejap Classroom 2000. Cikgu nak bagi markah dulu. Bahan satu. Okay, ni dia. Okay. Siapakah yang sudah menjawab dia? 11. Mungkin ada yang jawab 2 kali. Khalifah dengan Akilah. Okay. So saya bagi markah dengan ini dulu, iaitu yang pertama yang sudah siap jawab ialah Safwan Fairul. Okay, Safwan 2 markah. Mana 2 markah? 2 markah. Fairul 2 markah. Lagi Farish Hakimi dan Farish Hakimi mana? Farish Hakimi, Khalifah siap tugasan. Khalifah siap tugasan. Kemudian Mas Hamzah Ryan, Mas 2 markah. Hamzah pun 2 markah. Lagi Akilah, Hasina, Nyazma. Akilah, Hashina, Nyazma. Okay. So kamu tengok kat sini ada yang tak datang kelas kita tapi dia buat kerja offline yang cikgu bagi tu. So kalau misalnya kamu tak dapat datang kelas macam sekarang, kamu buatlah tugas-tugas yang diberikan dekat Google Classroom tu. Sebab cikgu boleh tambah kamu punya point supaya kamu cepat-cepat capai markah banyak juga seperti kawan-kawan yang lain. So kalau kamu tak dapat online, offline kamu usahakan. Senang je. Okay. Okay, kita tengok lagi tugasan lain. Ada tak tugasan lain? Bentuk tenaga worksheet ni dah lama. Tenaga 3, tenaga ni dah lama. Ada tak amali? Tak ada. Ni, okay, kita tengok. Yang ni cikgu dah bagi markah itu. Okay, so siapa lagi yang belum buat telefon ni? Kamu boleh buat telefon. Ini yang paling senang. Okay, so kalau guna cawan, cawan yang kamu dah siap minum tu simpan dia. Lepas tu cari tali. Kalau tak ada tin minuman, tin susu pun boleh. Pastikan kamu berhati-hati kalau dia tajam. Itu saja. Jadi kamu boleh kikis dia punya yang bahagian tajam tu. So ini satu amali. Kalau tak dapat buat juga, cuba siapkan aktiviti-aktiviti lain juga ya. So cikgu akan bagi nanti tugasan yang lain lagi kepada kamu. Dan cikgu rasa kamu pun nampak sekarang ada yang tengah buat satu projek, satu subjek lah apalah tu. Nanti kita akan siapkan untuk sign. Tapi sebenarnya untuk sign lah, saya nak cakap sebenarnya kita dah satu projek tu kita dah buat lama dah sebab kita ada amali sign. Okay, so apa kata kita jangan bersembang-sembang, kita kembali kepada pelajaran kita iaitu tentang bahan. Sumber bahan ada berapa, Hamzah? Sumber bahan ada berapa, Hamzah? 4. 4, bagus. Okay. Okay. Siapa yang dah masuk minggu lepas? Okay, apa kata kita undi? Tapi undi. Hashina. Hashina beritahu dengan cikgu.
Kapas berasal dari, apakah sumber bahan bagi kapas? Tumbuh-tumbuhan. Bagus, jawapan betul. Tambah markah. Okey, Hamizan tak ada. Bisa ada. Husna beritahu dengan cikgu, apakah sumber bagi kain sintetik? Husna beritahu dengan cikgu, apakah sumber bagi kain sintetik? Apakah sumber bagi kain sintetik? 1, 2, 3. Okey, tukar orang. Tak ada bunyi, kita tukar. Darwish tak ada. Harid tak ada. Biasa Harid tak ada. Farish ada tak hari ni? Macam tak ada. Ada Farish, tak ada kan? Amza lagi. Khalifah beritahu dengan cikgu, apakah sumber bagi kain sintetik? Petroleum. Yes, bagus. Petroleum. Cikgu nak bagi markah free ni, kalau tak nak jawab rugilah. Okey, lagi next soalan. Zulfi tak ada. Niazma Najwa. Okey, Niazma Najwa beritahu dengan cikgu, pewter. Pewter. Apakah sumber bagi pewter? Batu. Apa dia? Batu. Cuba type. Cuba type dekat ni. Dapat tak? Cikgu dengar tapi apa apa jawapan kamu? Ya, batuan. Jawapan betul. Okey, lagi. Random. Ataullah. Ataullah. Baru-baru hadir kena jawab kuis. Okey, kulit berasal daripada, minum air dulu. Buka mikrofon, Ataullah. Kulit berasal daripada, Ataullah ada tak ni? Ataullah 1, Ataullah 2, Ataullah 3, tak ada. So kita tukarlah orang lain. Okey, Ain tak ada. Nazrin, baru masuk. Tapi tak apa, boleh jawab. Kulit berasal daripada apa? Daripada sumber yang mana? Daripada sumber petroleum ke, sumber batuan ke, sumber tumbuhan ke, sumber haiwan? Nazrin. Lama ni first time cikgu rasa kamu masuk kelas sains. So good job. Kalau lain kali kamu boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. Kalau kamu tak dapat masuk kelas online, jangan risau. Kamu masuk, kamu buat saja tugasan yang cikgu bagi di kelas offline. Okey, Nazrin, cepat cikgu nak tolong kamu ni. Kamu baru masuk sekali, jadi cikgu nak bagi tambah markah ni. Kamu beritahu dengan cikgu, kulit berasal daripada apa, sumber apa? Apakah sumber bagi kulit? Haiwan. Nazrin 1. Ya, betul. Pandai pun. Masuk selalu Nazrin. Dah tambah markah 5 dah. Tengok tu. Bolehlah nanti kejar tu kalau jawab-jawab banyak-banyak soalan. Okey, so sekarang kita tengok dekat muka surat ni, sebenarnya dia dah siapkan dengan kita. Ada macam-macam. Kalau hari tu kamu tengok barang pewter ni, macam ni dia tunjuk gambar. Tapi kalau kamu Google, sebenarnya barang pewter ni banyak. Ada bentuk tekor, ada bentuk mangkuk, ada bentuk piring, ada bentuk kuali dan sebagainya. Jadi barang pewter ni digunakan untuk menghidangkan makanan-makanan, terutamanya bagi mereka yang kaya raya. So cuprum ialah yang ada di dalam lita, ada di dalam wayar elektrik. Ini semua ni di dalam buku teks dia dah tunjuk. Dan kaca kita berasal daripada pasir sebenarnya. Jadi sebab itulah mereka korek sungai untuk mendapatkan
dia panggil adalah bahan tu yang dia nak tak apalah, bahan tu tak apa. Okay, so pasir tu kita proses dia untuk menjadi kaca. Okay, so ini kita tinggalkan. 144 kita tinggalkan juga. So, kita tak dapat buat tu. Kita nak pergi 145 berkenaan dengan sifat bahan. Ada berapa sifat bahan? Ada 6. 6 jenis sifat bahan. Ingat baik-baik, cikgu beritahu dulu ni ya. Okay, so yang pertama kita nak tahu sama ada dia menyerap air ataupun dia kalis air. Ini kita sudah belajar dia ketika tahun 1. Okay. Tapi kita ulang dia lagi sebab kita nak tengok apa kegunaan dia. Kalau dulu sebelum ni kita cuma tahu siapa menyerap, siapa tidak menyerap. Okey, senang sahaja, kita pun pergi muka surat 145. Dia pun bagi dengan kita alat dan bahan. Okey, cikgu sebut nama. Kamu bagi tahu dengan cikgu sama ada dia serap bahan, serap air atau tidak sahaja. Okey, cikgu pun besarkan dia. Okey, okay, siapa lagi yang belum cikgu tanya tadi? Tak apalah. Ahmad Safwan, straw menyerap air ke tidak menyerap air? Ahmad Safwan. Tidak. Tidak menyerap air. Bagus. Okey. Dia Safwan tu. Okey, lagi. Nombor 2. Okey, Alisha. Jam randik, adakah menyerap air atau tidak menyerap air? Alisha. Alisha. Alisha 1, Alisha 2, Alisha 3. Tak ada. Okey, Atallah. Sekali lagi cikgu bagi peluang. Atallah, adakah jam randi boleh menyerap air atau kalis air? Cikgu nak jawapan kalis air. Ya, Atallah. Adalah suara Atallah. Saya tambahlah markah dia. Jawapan betul. Belon. Okey, Fairul. Cikgu nak menyerap air atau kalis air? Belon. Kalis air. Kalis air. Senang je. Lagi tisu dapur. Khalifah. Ini senangnya. Khalifah. Tisu dapur. Menyerap air. Menyerap air. Okey, lagi. Batu, Mas Dalila. Adakah batu menyerap air atau kalis air? Kalis air. Jauh-jauh je dengar bunyi dia. Okeylah. Kain kapas. Amza Ryan. Hamzah Ryan? Ya. Apa kain kapas? Menyerap air ke kalis air? Kalis air. Kain kapas. Menyerap air. Tolak markah kat sini baru tahu. Jawapan betul, menyerap air. Lagi. Plastik. Kalau senangnya dah nama plastik. Nazrin. Apakah menyerap air atau kalis air plastik? Kalis air. Kalis air. Mana dia? Senanglah. Okey, lagi. Tali kulit. Apa ni tali kulit ni? Okey, tali kulit Niazma. Adakah menyerap air ataupun kalis air? Tali kulit. Apa tali kulit ni sebenarnya? Tali lah, tali contohnya tali kasut ke, tetapi dibuat daripada kulit haiwan. Apakah dia menyerap air ataupun kalis air ni Azma? Tali kulit. Menyerap air atau kalis air? Type tak apa ni Azma, type. Kalis air. Okey, boleh, betul. Lagi. Polisterina. Apa benda polisterina tu yang kita guna untuk tapau makanan? Hashina, polisterina.
Kalis. Kalis air. Janganlah sebut kalis je. Asinan. Okey, lagi husna, sisip kaca. Apa benda sisip kaca? No husna, apakah sifat bagi sisip kaca? Menyerap air atau kalis air? Tu. Kalis air. Okey, dan last sekali Syabil. Air, mana ada air menyerap air? Okey, so nanti kita simpan untuk Syabil. Okey, so menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. So kita nak tahu dia punya bahan dia. Straw dibuat daripada petroleum sebab dia adalah plastik. Jam randi, okey, kalau yang dimakmal dia besi. Jadi kalau besi dia adalah batuan. Belon dia berasal daripada getah. Jadi kalau getah tumbuhan. Tisu dapur berasal daripada kertas. Jadi kalau kertas sama seperti getah tadi iaitu tumbuhan. Batu memang batu. Kain kapas daripada pokok kapas jadi tumbuh-tumbuhan. Plastik daripada petroleum. Tali kulit daripada haiwan. Polisterina daripada petroleum. Sisip kaca daripada batuan. Sisip kaca ni kita tak pernah bagi kamu guna sebab kita tak mencukupi alat tu untuk digunakan bersama dengan mikroskop. Itu nama dia sisip kaca. So sisip kaca ni kita letakkan virus ke atas dia, letakkan bakteria atas dia, kita pun letak dia di bawah mikroskop. Jadi kita pun intai dia apa yang ada di atas sisip kaca. Okey, tak apa. So kita pun tengok dekat sini, titisan air kekal ada, titisan air tiada. Kalau dia titisan air kekal, maksudnya dia tidak menyerap. Tengok tu, dia sibuk. Okey, tengok tu. Taklah. Kalau titisan air tiada, bila kamu titikkan air, bila tiba-tiba air tu hilang, itu maksudnya ia menyerap air. Senang saja, itu saja perbezaan dia. So kalau kita letak dekat sini ni, sama seperti kita dah jawab tadi. So apakah kegunaan dia? Kalau dia menyerap air, dia boleh mengeringkan air dan boleh mengeringkan permukaan. Tapi kalau dia tidak kalis air, contohnya dia boleh gunakan sebagai bekas makanan, kita nak minum, lepas tu kita boleh gunakan sebagai bahan permainan. Kalau bahan permainan tu cepat basah, mana kita nak main, terpaksa jemur dan sebagainya. Okay, so satu stesen ni tak payahlah, memang tak boleh buat stesen. So, apakah sifat yang kedua? Terapung dan tenggelam. Okeylah, kita tak nak membazir masa. Apa kata kita pergi cepat? Iaitu kita pergi tengok ni. Bekas plastik. Bahan dia ialah petroleum. Dia akan terapung. Tapi dalam eksperimen ni dia tak digunakan untuk diuji, tetapi digunakan sebagai bekas. InsyaAllah kalau cikgu sempat, cikgu akan setkan bahan-bahan ni. Kita akan buat demonstrasi dia dalam kelas online minggu depan ke, insyaAllah. Sebenarnya bahan dah ada dah, tapi itulah. Okay. Jam randi untuk tengok masa. Batu dia akan tenggelam. Pembaris plastik terapung. Kunci tenggelam. Apa kata? Wow, ada Hamizan pula. Okay, Hamizan hadir. Jadi kita pun tanda Hamizan hadir. Mana Hamizan? Tapi kita bagi hadir kelas. 1 markah. Okay, kita back to our buku teks. 140 apa ni? 146. Okay, tak apa. Apa kata kita highlight dulu yang merah dulu. Yang terapung dan tenggelam. Okay, bekas plastik. Kita tandakan yang terapung. Bekas plastik terapung. Batu tidak. Pembaris plastik terapung. Kunci tidak. Belon terapung, batang aiskrim terapung, straw terapung, kain kapas tidak, tali kulit tidak, gelas kaca tidak, pensel terapung. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa kaitan dia dengan terapung dan tenggelam? Kalau kamu masih ingat, kalau dia terapung maksudnya ketumpatan belum? Maksudnya dah kan tahun lepas ketumpatan tinggi, ketempatan rendah. Kalau ketempatan tinggi, tenggelam. Jadi kalau batu, ketempatan tinggi. Kalau pembaris plastik, ketempatan rendah. Ketumpatan. Okay.
So kamu tengok kat sini ni, dia buat ni macam ni, hantam semua, letak semua dalam. Okey, kita pun dah tengok. Apakah tempat dia? Dia berada di permukaan air atau di dalam air? Ni tak pernah, dalam kutip dia kata macam ni, bawah permukaan air, atas permukaan air. Tapi cikgu lagi suka pakai di permukaan air, di dalam air. Tak apa, sama je maksud dia. Okey, mengapakah 146, Hamizan baru masuk kan? Cikgu sekarang muka surat 146 Mengapakah sesetengah objek boleh timbul dan sesetengah objek tak boleh timbul, tenggelam? Kenapa? Ketumpatan tinggi, ketumpatan rendah. Ketumpatan tinggi tenggelam. Ketumpatan rendah terapung. Okey, so ketumpatan tinggi, ketumpatan tinggi dia tenggelam. Lambat. Nah. Okey, tu dia. Aduh. Okey, kecepatan tinggi tenggelam. Okey. Ketumpatan rendah timbul. Cikgu dah siap type, dia tak keluar lagi. Itu dia. Okay, so harap kamu boleh bezakan dia. Ini adalah tahun 3, tajuk tahun 3. Sekarang tahun 4, kita masih ulang dia kerana dia ada kaitan. Okay, pergi muka surat yang 147, aktiviti 3. Alah senangnya, ini tajuk tahun 2. Mengalir dengan tidak mengalir elektrik. Kalau dia mengalir, kita panggil dia konduktor. Kalau dia tidak mengalir, kita panggil dia penebat. So, pemegang sel kering, mentol. Okey, pemegang mentol. Okey, yang pertama ialah belon. Belon ialah penebat. Kita tandakan penebat je. Lidi ialah penebat. Kunci ialah konduktor. Sudu seramik, penebat. Plastik, penebat. Tali kulit, penebat. Duit shilling, konduktor. Kerajang aluminium. Apa tu kerajang aluminium? Yang kita balut makanan yang warna aluminium, yang macam besi tu, yang lapisan besi tu. Contohnya kita nak grill ke makanan ayam ke daging ke, kita masuk dalam nasi lemak. Oh, nasi lemak ke? Ada ke nasi lemak guna kerajang aluminium? Kat mana tu? Oh tak, tapi tak salah. Burger. Burger macam ni ya. Okey, cikgu tolong Google kamu. Okey. Dia macam ni, Hamizan. Aluminium foil, tahu tak? Saya tahu. Ni. Aluminium foil ni. Oh, Ni. saya ada itu di rumah saya. Memang ada. Biasa memang ada. Ni pun dia yang bekas kita letak kek ke apa, kuih-kuih ni kan macam ni kan. Nampak tak kuih ni? Kuih pula. Nampak tak bekas ni? Ni pun kita sebenarnya dibuat daripada aluminium. Contohnya letak kuih ke makanan lah biasanya. Sebab apa dia boleh mengalirkan haba kan. Nanti kita cerita tentang mengalir haba. Tapi dia dibuat daripada aluminium. Pakai molah bread, betul. Saya ikut tengok apa tu sarang yang madu yang manis tu kan. Roti yang manis tu apa. Yang ada kuah warna coklat apa tu. Itu so dia letak dalam ni. Jadi kenapa dia letak dalam ni? Sebab nanti kalau contohnya kamu nak panaskan, kamu cuma letakkan dalam ni dalam oven tu bekas ni sekaligus je. So ni bekas tapi dia sebenarnya ada juga yang macam ni, lapisan-lapisan ni. Cikgu rasa kamu pernah tengok lah aluminium foil ni. So dekat rumah ada yang ada yang tak ada. Tak apa. Ini bergantung kepada cara ibu kamu memasak lah.
tak penting pun kalau tak ada, boleh je masak dekat atas dapur macam biasa. So contohnya kita masak ayam kan, kita letak dia macam ni, kita wow, dah lah pukul 8:30, kita letakkan ayam ni dalam ni. Jadi kenapa? Sebab dia nak suruh ayam tu tahan, nak suruh kekal panas. Jadi dia masuk oven, jadi bila dia masak, ayam tu masih lagi panas. Makanan apa-apa je lah, ayam, ikan, dia buat macam ni. Letakkan semua rempah-rempah ratus ni bersama dengan ayam, masukkan dalam oven. Jadi nanti bila masak, kita terus je ambil. Bagus tu. So ada yang pernah tengok, ada yang mungkin tak pernah tengok. Tapi sebenarnya tadi macam tadi. Dia lapisan macam tadi. Dia panggil, dalam bahasa Melayu dia panggil kerajang aluminium. Tapi dia sebenarnya aluminium. Sama je, lapisan macam ni. Jadi kita balut dia. Okay, so itu. Jadi dia boleh mengalir elektrik. Dia boleh mengalir elektrik. Mata pensel boleh mengalir elektrik. Jadi kerajang aluminium dan mata pensel kita panggil sebagai konduktor. Konduktor penebat. Apa kita cuba type dekat sini? Keluarlah type. Okay. Konduktor. Okay. Mengalir. Penebat. Tidak mengalir. Ingat tu senangnya. Okay tu. Okay. So kalau biasanya yang logam, dia boleh menjadi konduktor. Kalau bukan logam, biasanya dia adalah penebat. Dia pun sambungkan ni. InsyaAllah cikgu akan buat juga aktiviti ni depan kamu insyaAllah. Sebab tahun 2 hari tu dia orang dah buat itu selesai. Dan seronok buat-buat ni, tunjuk sambung-sambung, menyala tidak menyala. Macam itulah, sambung-sambung buat ni insyaAllah. Jadi kamu boleh stay untuk ikut kelas cikgu lagi insyaAllah. So dia kata kalau menyala, konduktor ni. Kenapa dia menyala? Sebab elektrik mengalir. Kenapa metal tidak mengalir? Kenapa metal tidak menyala? Sebab elektrik tidak mengalir. Senang je. So di kat inference ni kita cuma tulis konduktor penebat. Okay, so itu senang. Kita pun pergi kepada penembusan cahaya. Ini pun yang cikgu suruh kamu buat tu. Cikgu masih ingat ada ramai lagi yang belum buat, iaitu rama-rama. So ada yang dah buat rama-rama itu. So plastik balon, balon. Apakah sifat dia? Lut. Bukan lut. Balon sifatnya ialah legap. Type ke? Type lah. Cuba. Legap. Okay, legap. Tidak tembus. Okay. Manakala lut cahaya tembus sebahagian. Lut sinar ialah tembus semua. Apa yang tembus tidak tembus ni? Apa yang tembus dia? Cahaya. So balon dia tidak tembus oleh sebarang cahaya. Jadi kalau kita letakkan dia di bawah lampu, dia menghasilkan bayang-bayang. Plastik lut sinar, dan nama dia plastik lut sinar, dia bolehlah tembus. Dia dah bagi kita clue dah, lut sinar. So lut sinar dia ialah lut sinar lah, plastik lut sinar. Okay, kertas berwarna dia lut cahaya. Sebab kalau kita suluh dia, masih ada bayang tetapi tidak jelas. Atau kita kata dia kabur, bayang dia kabur. Sisip kaca, lut sinar. Sisip kaca ni sebab kita tidak ada bayang-bayang. Batang aiskrim, legap. Sebab kalau kita suluhkan dia, dia ada bayang yang jelas. Kertas surih ialah lut cahaya. Kertas surih ni ialah kita gunakan untuk menekap. Dan plastik berwarna ialah lut cahaya. Okay, so itu senang-senang. Jelas, tidak nampak jelas apa semua-semua ni. Sama seperti kita buat aktiviti membuat rama-rama hari tu. So yang buat aktiviti rama-rama itu, dia fahamlah tajuk ni. Okay, aktiviti yang menggunakan sisip kaca ni memang berbahaya sebab dia kaca, itu saja.
Okey, kita pun tengok aktiviti muka surat 150 dah kot. 149 dia kata kalau kita lekatkan dekat sini bahan-bahan seperti dalam gambar ni, kita boleh kesan siapa yang rasa panas dahulu. Kita rendamkan di dalam air panas, kita pun sentuh. Yang mana hujung dia terasa panas? Mestilah yang besi. So siapa yang akan mengalirkan haba? So nama dia kerajang aluminium. Lepas tu ada lagi jam randik tidak, semua-semua ni tidak. Semua ni lambat. Polisterina, sudu seramik semua ni tidak rasa panas. Kenapa? Kerajang aluminium ialah konduktor haba. So ada dua jenis konduktor. Konduktor haba, konduktor elektrik. Penebat pun ada dua jenis. Penebat elektrik, penebat haba. Okay, so ini pun senang. Berasa panas, tidak berasa panas. Dan yang keenam ialah kenyal dan tidak kenyal. Belon kenyal, tali kulit tidak kenyal, gelang getah kenyal, spring kenyal, sudu plastik tidak kenyal, batang aiskrim tidak kenyal, pensel, straw, paku tidak kenyal. So kenapa kita nak check tentang kenyal tak tidak kenyal ni? Sebab kita boleh tengok dia boleh ditarik, tidak boleh ditarik. Kalau dia boleh ditarik dan dia boleh kembali ke bentuk asal, kita panggil dia kenyal. Kalau dia boleh tarik tetapi tidak kembali ke bentuk asal, itu tidak kenyal. Contoh tanah liat yang plasticine tu kan, kita boleh tarik dia tetapi dia tidak kembali ke bentuk asal. Jadi kita tak panggil dia kenyal. Kain, ada kain yang kenyal, ada yang kain yang tidak kenyal. Okay, so ini biar dia. So aplikasi sifat bahan ni kita akan pergi lain kali. Okay, ini untuk kamu punya projek. Cikgu nak minta kamu bersedia dengan ni kayu aiskrim. Ni senang je. Kalau tak ada gum hot glue ni tak perlu. Kamu boleh pakai yang biasa, gum yang biasa pun boleh. So dia pun letakkan dekat sini gelang dan sebagainya. Kita akan jadikan ini sebagai projek kalau misalnya semua orang setuju. InsyaAllah kita tengok dulu perbincangan. So kita pusing-pusingkan getah tu, dia akan jalan. Okay, tak apalah. Okay, ni aplikasi kita akan pergi lain kali. Okay, minggu lepas kita cuma sempat main sekali je, betul tak? Satu round. Hari ni ada berapa orang? Lupa lah. 12 ke? Okay, boleh lah kot. Okay, kita main yang sama macam minggu lepas. Jom cikgu. Okay. Jom, okay. Okay, sekejap kita main dulu yang goal case ni. Okay, kita main dia 8 minit. Harap kamu ataupun bolehlah 8 minit. Okay, harap ada yang boleh menjadi jutawan. Okay, sekejap tunggu dia bagi link dia. Okay. Okay, dekat chat cikgu bagi dia satu. Okay, kamu boleh cuba untuk masuk sekarang. Tekan link, lepas tu tulislah nama kamu, lepas tu kamu pilihlah haiwan kegemaran kamu, lepas tu kamu tunggu untuk bermain secara serentak. Cepatlah. Dah tekan link? Atau Allah, ada tak tu? Atau kamu tengok dekat ruangan chat ni, dekat chat in-call messages, ada ni, kamu tengok tulisan yang biru ni, link ni. Kita nak main dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Lagi, Nazrin. Jangan risau, ni bukan main game saja-saja je. Kalau mak kamu cakap, kenapa main game? Kita main untuk ulang kaji. Masuk dah. Mak Safwan tu tak sabarlah tu. Mizan lagi. Cepat. Atullah cepat. Azallah. Syabir mana Syabir? Alisha. Mas Dalila. Cepat.
Tu atau Allah dah ada. Okay. Jangan risau, kita main dia dulu first round. Lagi? Nazrin dah masuk ke Nazrin? Senang je main game ni. Jawab soalan, lepas tu kumpul harta karun. Ahmad Syafwan tutup dulu mikrofon, boleh? Ahmad Syafwan tutup dulu mikrofon ah. Okay. Okay. Ada 10 ni, cepat siapa ni? Nazrin lah ni, belum? Nazrin pandai tak ni? Kamu tekan je link tu. Ni cikgu bagi link dekat chat tu, cikgu tengok kamu pandai chat dah tu. Jadi kamu masuk dekat situ. Syabil mana Syabil? Syabil? Mana satu lah? Syabil, di mana orangnya? Syabil 11 1, 2, 3, 4, 5 15 tak ada, 13 lah. 2 orang. Okay. Cepat, siapa lagi? Dah ke? Ni je, tekan link dia. Guna phone pun boleh kan? So, dia akan jadi macam ni. Kamu pun tunggu dia jap. Saya pun masuk. Okay. Nazrin, nak masuk ke tak nak ni? Nak main game ke tidak? Dan Syabil, nak main game ke tidak? Okay, cikgu pilih gambar apa-apa. Cikgu pilih ni lah. Okay, dia kata tunggu host. Tak? Dah masuk? Ada lah. Okay, silap cikgu. Okay, siapa lagi yang belum? Nazrin? Tak nak ke nak masuk? Mana orangnya ni? 1, 2, 3. Tak ada? Okay, kalau tak nak tak apa. Kita pun main game. Ada? Okay, kita start dulu. Okay, dia kata jawab soalan. Pilih satu kotak yang betul, kemudian kumpulkan gol dan kamu curi gol. Siapa yang paling banyak gol menang. Okay, jawab soalan. Nah, ni baru tadi. Fairuz Shah ni. Salah pula. Fairul ni 3 kali dah curi duit cikgu. Empat kali curi duit cikgu.
Husna lagi curi duit cikgu. Hmm. Hasina ni. Oh. Khalifah ni habis dah duit cikgu dia ambil. Ambil balik duit. Wow, Fairuz Shah ni banyak sangat. Oh, Amza ni.
Ya. Jah ambil duit cikgu. Siapa? Ada 22 saat. Okey. Habis. Yes, cikgu menang lagi. Seronoknya cikgu menang. Kenapa tak dapat tengok yang bawah dia? Siapa yang nombor 4 ni? Waduh. Kalau restart. Yay. Nombor 3 lah. Cikgu nombor 1. Okey, kita main satu lagi. Kita cuba main yang Apa? satu lagi. Buat pula. Kita main crypto hack. Cuba. Kita cuba main crypto hack. Okay, so crypto hack ni Allah. Kita buat lagi 8 minit juga. Okay, so dia main dia lebih kurang juga. Dia macam ni. Kamu kena pilih Cikgu. password. Cikgu, saya nak ada breakfast dulu. Okay. Thank you Hamizan. Siapa lah? Boleh stay. Let's Okay, cikgu nak main crypto hack ni. Okay, macam ni. Kamu masuk. Okay, dia main dia kamu kena teka password musuh untuk mencuri duit daripada musuh. Macam tu. Okay? Masuk cepat masuk. Okay, cikgu hentikan recording sebab kita just nak main je kan. Okay? Cikgu hentikan recording ni. So untuk hari ini. Okay.